Okey. Sebenarnya aku tak tahu dia dah live ke belum ni. Aku rasa macam dah je. Nak check ke? Tak. Sekejap. Cuba kau buka dekat apa ni? Aku punya Punyalah ni. noob kan. Itulah noob gila. Noob gila. Aduh. Aku sebab tahu aku kurang sikit live sebenarnya. Aku tak apa. Sebenarnya tak berapa nak berani lah live sebab Hmm. benda tu dia kau kena pendekkan masa kan. Kalau macam recording kau boleh potong mana yang tak perlu. Okey. Dapat tak? Sekejap. Oh ada live. Ada muka aku. Dah. Ada 8 orang tengok. Oh ya ke? Uh, Kat sini dapat berapa orang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hari ni Baik. saya dengan sahabat saya, Fendi, real estate negotiator from IQR Realty, betul kan? Yap. Okey, kita saja-saja nak sembang berkenaan dengan keadaan semasa dari segi hartanah, kereta. Saja sembang-sembang yang santai. So macam mana Fendi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Aku, So, kau macam mana? Okey ke? Apa ni? Cuti lama-lama macam mana? agak keras juga cuti lama ni. Kau cuti ke Sebab je? sekarang ni kerja lah. Since 1 hari bulan 4 hari tu, Okey. mula-mula Kerajaan Perak bagi kelonggaran untuk buka dari pukul 8.30 sampai pukul 4 untuk pusat servis Okey. sajalah. Masa tu kita Okey. servis untuk essential services macam ambulance, roller, polis, and kita allow customer untuk datang jugalah, tapi by appointment. Okay. Okey, ramai ke? Okey lah, satu hari dapatlah dalam 3-4 kereta sebab customer limited lagi. Maksudnya masih seram-seram lagi lah kan nak keluar sebab COVID kan. Okey. By the way, service center tu dekat Tanjung Malim. Alright. So customer yang datang, and most of customer aku ni daripada Batang Kali, daripada Hulu Selangor. So nak kena Oh, cross border. So memang tak boleh lah. Ada beberapa payah sikit. roadblock kan. Ada banyak roadblock kan. At least ada 2 roadblock kan. So Betul daripada lah, apa ni, tolak. bapak mertua aku, Hmm. dia duduk kat Kuala Selangor. Okay. Bukan bapak mertua, sorry. Apa ni, belah abang ipar aku, family dia Okay. kat Kuala Selangor. Okay. Tapi rumah dia kat PJ. So dia masa PKP tu dia sangkut kat sana. So bila nak balik tu dia kata ada 4 roadblock. Mau sejam setengah ke 2 jam itu dalam Selangor gitu nak balik. So jauh kan perjalanan tu, yang roadblock banyak. Okay. So okay ke kau kat sana? So far okay lah sebab business is coming. Kau kat sana since bila lah? Aku macam tak notice lah kau kat sana. Sebenarnya atau terang kata lah. Kan lama tak jumpa kan. Ya lah. Last kali masa aku jumpa kau dengan Ain, maknanya sembang-sembang pasal property lagi. And then aku tak tahulah kau ke sana. Ada dengar tapi I tak notice lah bila kau ke sana. So kau since bila tu? Hujung bulan 12. Masa hujung bulan 12 tahun lepas. Okay. And then since then memang kat situ lah, kat Tanjung Malim. Lama ke Toyota Tanjung Malim. Telaga Mas Motor. Alright. So macam mana sekarang? Okay tak? Sesuai ke kalau sekarang ni punya situation orang nak beli rumah? Itulah. You know, dari segi rent punya perspektif kan. Kalau based on aku punya perspektif, aku yang actively masih lagi doing sales kan, dan iklan-iklan aku masih banyak lagi in the market, in the website apa semua. Demand ada sebenarnya. Okay, we talking about sub-sale lah. Okay, sub-sale demand tu ada. Cuma kita tak boleh nak bergerak dan tak boleh pun nak buat kerja tu. Sebab normal lah kalau sub-sale kita perlukan aktiviti tengok rumah tu. Kan, so aktiviti tu yang kita tak boleh buat. Contoh kalau macam aku punya property adalah 2-3 tu dekat
area Puncak Alam. So luar daripada kawasan aku duduk kan. So for sure kalau aku keluar ke sana naik kereta semua kena tahan lah. So most probably not advisable. Kalau duduk, kalau property tu dekat-dekat, possible lagi nak tu. So talking about the market means demand tu ada untuk subsale dan juga rental. Cuma kita tak boleh nak buat aktiviti tu. In fact, sebelum MCO ni lagi, aku ada few cases yang dah sampai level bank, banker dah nak proses, ada yang dah sampai level lawyer dah sepatutnya proses untuk SPA, and then nak kena panggil purchaser datang sign, lepas tu baru owner datang sign. Sekarang sangkut sebab lawyer firm pun semua tutup. Banker essential services bahagian yang aku tak pastilah, certain bank ada yang jalan kot, but certain bank tak jalan. So banyak file sangkut lah. Basically the market is there, demand ada, cuma kita tak boleh nak gerak in terms of sale lah. Limited. Memang takkan boleh, tapi itulah aku percaya bila benda ni kerajaan umum untuk kita bebas balik bergerak, aku percaya subsale agent berlari juga nak buat kerja sana sini tu. Yang tu yang aku tahu, nak catch up balik mana tertinggal kan. Tapi kalau kata new development memang jalan. New development IQI lah. IQI memang sebab kau just nak collect booking kan. Kau nak lock the price, kau nak collect booking, and then on developer side semua, sebab dia orang tak perlu untuk datang tengok rumah macam subsale. So new development kau just hantar gambar, kau just hantar video ke, all those things. Benda basically pun kalau kau pergi showroom pun kau tak nampak apa pun. It's just an idea kan. So kalau subsale agak terbatas, new development jalan macam biasa. Tu perspektif aku lah. Okay. Dari segi loan macam mana? Macam agak similar jugalah kot dengan kita. So your side macam mana? Loan bank nak bagi ke? Time-time macam ni? Kalau itulah similar macam kereta. Aku sebab kita perlukan loan kan untuk orang purchase kan. Dia bukan macam investment cash term. So apa yang aku percaya sekarang, bank actually berhati-hati, especially nak bagi loan pada orang yang bekerja dalam sektor yang impacted direct. Faham tak maksud aku? Maksudnya kalau sekarang tourism, travel, macam kapal terbang, airline, apa semua kan, yang tu kan consider industri yang direct impacted kan. So siapa yang bekerja kat dalam bidang tu, kalau kau nak buat loan, dia dah consider high risk punya orang lah. So aku percaya orang-orang yang macam tu sebenarnya dia susah kot nak buat loan. Even oil and gas sekarang pun, yang aku tahu yalah kalau 1 year back, 2 years back, orang oil and gas ni senang nak buat loan kan. Tapi bila sekarang harga minyak turun dan possibility kontraktor-kontraktor ni semua kena lay off apa semua, so bank nak bagi loan kat orang macam ni pun dia kena hati-hati juga. So to me, tengok kau kerja apa lah. Kalau kau ni kerja bahagian education ke kan, education is evergreen sampai bila kau perlukan education. Maknanya kau cek Google, kau lecturer ke, tu okay, kau buka restoran makan ke, kau kerja dekat apa ke kan, yang evergreen punya industri. So itu possible boleh, tapi macam hotelier, airline, engineer, oil and gas tu susah sikit lah nak buat loan. Tu pendapat aku lah. Okay. Aku rasa otomotif pun lebih kurang kot. Kalau nak purchase ke apa kan, kita nak go through bank mesti tengok background pekerja tu kan. Bank dia mesti akan tengok eligibility customer, dia punya income, benda yang sama lah since dulu punya, I mean like sebelum, even before this punya evaluation pun benda yang sama. Cuma Toyota ni dia yang best dia pasal kita ada TCAP tau, kita ada Toyota Capital, which macam bank sendiri lah kan. Okay, under Toyota punya lah. Ke kau punya franchise ni, ke kau punya company ni ke? Ni Toyota punya, okay. Toyota punya, Toyota Capital. Kira macam kemudahan kredit sendiri. Okay.
So maksudnya bukanlah nak kata longgar ke apa ke, cuma orang kata lebih fleksibel sikit lah dari segi pinjaman tu. And Hmm. then macam Check aku tak? punya harga Dia ada check tak background orang tu macam sama-sama bank macam buat mana, ke? Sama. sama-sama macam apa ni, Sita, Sikris apa semua tu, semua benda yang sama. Even blacklist ke apa ke, semua benda yang sama. Okay. Okay, Dia punya mana-mana interest? um, yang interest tu kejap. Maksudnya apa apa yang bank lain punya evaluation dia lebih kurang sama. And kita still support jugalah bank lain macam Maybank, M-Bank, CMB, Ah, ada bank pun kita support. Cuma since Toyota Capital ni one of kita punya apa ni company punya partner kan, subsidiary. So of course lebih mudah sikit lah orang kata. Kalau yelah, kata yelah. mungkin lah Kalau kan, kalau kata Maybank tak lepas, klien tak yang lepas apa? sikit, kalau Ah, Maybank tak lepas sikit, dia boleh lepaskan sikit kan. ah, Cuma ada okay. terms and condition dia lah, and then of course interest dia slightly tinggi sikit. Saya. Ah, Okay, and then kita ada few campaign yang sekarang ni kita nak push, especially for government. Sebab okay. sekarang ni kalau kata bukan sekarang ni lah, even before pun government will always be kita punya one Main of the target vendor. market. Uh, Okay. Ah, target market kita, sebab of course daripada it, segi salary kan, maksudnya daripada segi kita tahu yang guaranteed paid lah, betul. right? Government. So kita Memang tu jadi target lah. so kita ada prioritize sikit, dan tiket ni ada buat campaign nama Jom Drive, okay, easy beli, right? And musim-musim PKP ni, MCO ni, Toyota quite aggressive jugalah buat untuk online. Okay. Maksudnya kita ada online, Boleh purchase online Ha? boleh boleh Ada. Okay. ada dekat aku punya apa tu, Page. profile tu ada dia punya ni, dia punya step dia, and then dia punya link dia, and then kita ada virtual test drive juga. Maksudnya bukanlah orang kata macam main game PlayStation ke apa. Ah. Dia dia ada virtual punya method lah, yang mana customer Virtual boleh tour lah lebih kurang. Kita boleh tengok dashboard ke virtual apa macam tu tour. lah. Menarik lah. Yes. Okey lah, Dapat. sebenarnya itulah aku apa pendapat kau pasal new norm yang orang cakap. So New norm ni sebenarnya ada susah sikit tau. Bukan susah sikit okey. apa. Kalau macam okey lah, maksudnya kau ada team kau kan. Contoh kau ada team kau. Okey. Your property realty ada team kau. Aku ada team aku. Contoh sometimes people nak adapt kepada teknologi ni and digitalization ni agak lambat sikit. Take time lah. Sebab most of kita ni dah biasa jumpa orang. Kita dah biasa talk to people. Kita dah biasa repo dengan orang untuk close deal, and yalah, macam kau nak kena pergi viewing, aku pun nak kena bawa test drive car, pergi jumpa customer, and then Betul. banyak ada sembang kan. So macam sekarang ni kita kena jadi macam kita yang ada dekat dalam internet tu tau. Maksudnya Okey. kita ni tak boleh represent kita punya own physical. Kita kena pakai lah Facebook, Maknanya Instagram. kita kena digitalkan diri kita lah. In a way Kita aku rasa silap-silap kan. Kita boleh photostat diri kita tu masukkan Facebook. Maknanya kalau macam nak jadikan kita robot ke, just an idea lah kan. So orang boleh pergi page kita, kononnya ada figure kita dalam bentuk kartun ke, orang boleh tanya kat situ ke apa kan, within 1-2 hour jawab soalan. Tapi kau rasa kalau kereta, orang macam lagi dia punya satisfaction tu mesti datang, buka pintu, hempas pintu, start yalah. engine ke kan. Dia physically okay. Orang still nak datang and tengok kereta lah. Maksudnya kalau aku pun aku nak datang tengok kereta lah. Ni cerita secara realistik lah. Regardless of Betul. apa yang berlaku sekarang, secara realistik orang nak feel the car and then test drive kereta tu betul-betul kan.
Maksudnya baru dia ada keinginan nak beli tu. So Betul? agak agak challenging sikit. And then agak challenging juga terutamanya kepada sales advisor yang um, mungkin dah berumur sikit kan. Tapi dia orang punya network besar kan. Network dia Tapi besar. untuk market dia umur range yang berbeza lah maksudnya kan. Betul tak? Networking, Ah, bila kau cakap pasal networking, aku tak sure kalau umur yang dia orang boleh target tu umur 30 ke bawah ke 35 ke kan, tak kan. Kalau yang hmm, veteran-veteran ni biasa dia punya target market dia mesti 45 above juga ni kan. Betul Tak, tak? dia based Lain. on people recommend people jugalah. Oh, Maksudnya okay. Yalah kalau ya. more to digitalization ni, dia nak recommend tu dia sangat open. The market is very open. Okay. So maksudnya macam terlampau besar juga loss opportunity dia tu kat situ. Jadi sometimes mungkin ada setengah orang rasa benda tu macam buang masa juga nak buat. But Betul. we got no choice lah sekarang ni dengan keadaan yang dah kita tak boleh nak jumpa orang ni. Kan? Jadi sama ada kita nak survive on how to be more proactive untuk cari lagi new idea macam mana nak attract lagi and nak maintain semua network-network yang kita ada ni. Kan? Hmm. So Kalau tanya pendapat aku kan sebenarnya kan, uh, yalah kalau macam aku punya agensi sendiri pun, dia orang dah hmm, digitalkan dia orang punya company for quite some hmm, time, 2 years ago dah. Aku percaya kalau benda tu tak datang daripada kepala, means daripada bos lah kan. Kalau tak datang, hmm, the idea tak datang daripada bos, kau punya anak buah tu pun takkan evolve juga. So they have been doing digital punya marketing, dia dah encourage all the agent-agent ni semua doing hmm, digital for 2 years ago. Dan for now kan, macam kalau kau tahu dah forward kat dalam group IQI kan, apa hmm, ni, dia orang ada buat sale. So not surprise lah sebab dia orang dah prepare benda hmm, ni for 2 years ago dah. So when the times come, siapa yang tak prepare untuk digitalkan diri dia orang kat dalam Facebook ke apa benda semua, dia memang lost lah. Sebab tipu lah kalau kau tak bangun pagi masa minggu pertama tu kan, kau tak bangun pagi hmm, kau tengok Facebook ke apa dulu kan. So siapa ejen-ejen yang dah lama in the market, dah ada digital show dia sendiri macam yang kita buat ni kan, dah lama dah, for hmm, sure orang akan go towards them berbanding orang-orang, even though lah networking bagus hmm, macam mana pun, memang hilang the market kot pada aku. Sebab lagi-lagi bila contohlah kalau kita buat video macam ni dan information dia sangat berguna kan, hmm, orang akan keep sharing, tak kisahlah kat mak ayah, family punya group ke hmm, kan. Contoh kalau kita masukkan kat YouTube channel ke apa benda kan, orang akan share the link. So it will sampai juga dekat umur 40 ke 50 ke, hmm. settle the market. So ada Yep. soalan ni, kau je tengok Hmm. kat dalam kau punya Facebook ni. Siapa yang soal? Hmm. Oh, aku baru nampak ni yang soal-soal ni. Baca lah kau punya kawan-kawan ni, Cherry Malaya dia tanya. Oh, Cherry Melaya. Cherry Melaya ni dulu dia branch manager Kajang dekat Cherry. Dulu aku pernah kerja Oh, kat okay. Cherry Kau Melaya. kena kerja kat Cherry dulu kan, ada kau pernah cerita. Cherry ni China punya produk lah. Dia kata apa Okay. ni nak jual Toyota boleh. Jadi broker online untuk Toyota. Okey. Boleh. Boleh saja. Kan. Dia yang ni Cherry Melaya ni anak muda yang talented jugalah. Nama dia Ali. Oh, Ha, anak dia muda Ali. yang talented eh. Alright. Talented, rajin lah. Dia banyak lah, banyak inisiatif dia buat lah masa jual cherry. Dulu nak jual cherry ni bukan senang tau. Betul, betul. Aku boleh Ha. percaya sebab benda tu very new in the market. Kita from China Hmm. lagi pula kan. Nak jual Sekarang apa? cherry ni Hawal eh? Lagi satu eh? Apa? Yang Aval from China ada. kan? Tapi yang paling apa ni giant kita punya Geely lah, Proton kan. Dulu Ya. dulu macam orang skeptical sikit lah kan untuk kereta China ni. Tapi terus terang masa aku pernah kerja dengan Cherry ni dan aku rasa kualiti dia okey je. Maksudnya bagus kualiti dia.
dia punya apa yang menyebabkan sentimen orang tak boleh go for cherry lagi? Aku tak tahu, aku just tanya randomly lah. Kau rasa mak kau dah left cherry kan? Localize, Maybe bila hmm, localize mungkinlah ada certain barang-barang yang tak tropicalize, sometimes macam rubber hose yang tak sesuai dengan climate sini, and then ada few localization punya isu ke, benda-benda yang isu yang kosmetik lah, kosmetik sebenarnya. engine apa Sikit-sikit semua okay? Aircon ke? okey, okey, yang lain semua okey. Dan kalau dia tak okey, dia tak bertahan lebih daripada 3-4 tahun dekat sini. Okay. So Hmm. sekarang macam mana? Ada lagi ke? It's Aku quite tak tahu. reliable. Cuma dia punya isu dia pasal lambat keluar model-model baru. Pasal masa tu dia dah stuck dengan MPV tau. Oh, Dulu Cherry Star. Bila Cherry Star tu dia stuck for few years juga. And then dia tak ada model baru sedan untuk yang nak market ke sini lah. Jadi hmm, bukan salah macam mana lah. Maksudnya maybe timing and then strategi lain daripada China, and then strategi situation kat itulah. Malaysia masa tu. Hmm. Bila kau cakap pasal timing, yang tu jugalah yang relate dengan apa yang kita cuba bincangkan kan. Contohlah Betul. macam kita cerita pasal digitalization kan. Hmm. Maybe 2 years ago kalau kau buat digitalization kau punya, kau dah siap buat Facebook, all those things, the timing is not come, tak datang lagi kan. Tapi Hmm. bila time macam ni, COVID ni, the timing is right kan. So dia Semua boom lah. menggelupur So lah kan. so yang tu lah yang kita cuba cakap, apa cherry tu lah, the timing tu kan untuk business dia, model dia ke apa ke masa tu lah. Hmm. So So tapi nak compare dengan kau yang Toyota, okay je lah. Toyota memang tak boleh nak cakap apa lah, memang terbaik lah kan. Memang Okay, kalau aku dah cakap pun orang, I mean like bukanlah nak compare bagus tak bagus, maksudnya nama tu memang orang dah tahulah kan. betul. Honda um, Toyota lah kan. Honda, Toyota and other brand, semua nama-nama yang dah memang tak payah nak diperkenalkan lagi. So Hmm. just struggle dia how to fight in the battle yang ada sekarang lah. Cuma sekarang ni become more tougher lah kan. Jadi maksudnya siapa yang lagi digital, siapa yang lagi cepat, siapa yang lagi boleh adapt to the situation, dia yang boleh menang lah kan. Maksudnya banyak sentimen-sentimen yang main peranan in terms of kita ingin tahu dan kita ingin belajar lagi macam mana kita nak apa ni reach people. Contoh macam yang hari ni nasib baik lah kau bagi some good guidance on nak buat live ni kan. Aku memang dah mencari beberapa hari dah nak buat benda ni, then you come up with this idea untuk buat stream ni. Thank you very much. So maybe lepas ni macam aku beritahu kau lah, aku akan ajak kawan-kawan lain, you know, just to Alright, share sembang-sembang macam ni. betul. um, nak tanya macam mana kau punya advertising expenditure sekarang, berapa persen pertambahan daripada yang sebelum ni, maksudnya a new normal life sekarang ni, berapa persen yang dah bertambah kau punya ADX Um, aku, advertising aku expenditure lah. Or maybe independently kau betul-betul cari betul-betul free source or macam mana? okay. Kalau based on apa yang kau dah tahu, aku memang suka social media lah. Tak boleh cerita sebab benda tu zero cost kan. Daripada mula aku join real estate, I think 3 years 4 years ago, memang kita diajar nak guna apa orang kata portal macam iProperty, Property Guru, DH Property, semua tu consider paid punya advertisement tau. Per property paling murah mudah lah RM5, tapi actually bila kau post banyak kali jadi banyak lah compare to iProperty dengan Property Guru. Cuma dia punya market segment, kau nak reach orang tu, orang-orang yang masuk dekat dalam portal-portal tu is very targeted lah. Maknanya orang yang masuk kat situ dia dah ready nak purchase or rent within 1 or 2 months, maximum 3 months. So very targeted lah. Okay, so since MCO punya time,
aku just update aku punya listing tu casually tau. Expenditure dia sebenarnya terang kata menurun. Okay. Okay, sebabnya aku tak aggressively update aku punya listing twice a week, thrice a week lah macam last time. And bila kita boleh run around kan, aku seminggu 3-4 kali juga aku update aku punya listing supaya aku punya advertisement tu naik atas kan. Tapi bila ada MCO ni aku casually lah, maknanya once a week ataupun twice a week kan, sebab kita dah kat rumah almost 2 months ni kan, dah sebulan lebih, aku dah lupa berapa minggu dah ni, tapi dah lebih sebulan dah ni. So aku fokus more into social media sekarang. Okay. So very zero cost, maknanya tak ada apa-apa costing yang perlu pada aku, cuma kau perlu very skillful lah, be very skillful lah, maknanya kau tahu macam nak set up streaming ni kan, macam nak cari source tu, kau nak tahu edit gambar sikit macam nak upload kat YouTube. But at the same time, oleh sebab aku dah ada skill tu, ramai kat kawan-kawan kita tanya, macam Abang Saiful, siapa lagi, ada few friends before this pun ada yang tanya-tanya aku macam mana nak edit tu, macam nak buat ni, macam buat tu. So aku nak promote jugalah at the same time, kalau korang nak belajar pasal YouTube secara teratur, aku ada member aku seorang ni, dia buat paid course lah actually. Dia masa awal MCO itu hari, dia buat live once a week. So selama 3 minggu yang aku tahulah. Hari Sabtu first kita start berkurung hari Rabu kan. So hari Sabtu tu dia dah buat live macam mana kau nak buat record video pakai smartphone je. Sebab orang masing-masing business tak ramai yang ready, especially small medium punya business kan. Ramai yang tak ready bila MCO ni berlaku. So dia orang tergapai-gapai lah siapa yang nak tolong ajar aku buat digital marketing ni. So dia buat live minggu pertama, minggu 2, minggu ketiga. Masuk minggu keempat tu still lagi orang request untuk buat live. So dia rasa macam why don't dia record, dia buat proper punya tutorial. Dia ada lebih kurang 13 course yang dia dah record. Okay, and then dia jual je dia punya course tu. So kalau nak, nanti mungkin kita boleh post kat link mana-mana ke, kat description ke. Benda ni paid course lah, lebih kurang RM58 tak silap aku. Tapi kau boleh tengok bila-bila masa. Tu kelebihan dia lah, macam dia buat live, kadang-kadang macam kawan-kawan dia ada yang tanya, alamak Sabtu pagi aku tak free lah, aku kena hantar mak aku lah, aku kena jaga anak aku lah, benda-benda macam tu, anak aku kacau lah. So bila recorded ni, kau boleh, anak kau dah tidur tengah malam, kau tengok lah. So it's a good cause. At this moment adalah few friends macam Abang Saiful, dia dah sign up. Sebab aku rasa it's a good for everyone yang masih lagi tak ada idea macam nak buat benda ni properly kan. So dia expert. Macam aku share based on pengalaman lah, sebab aku buat, tapi aku is not expert on that kan. So dia more into photography and videography punya business. Dia jual benda tu. Nanti kita boleh share lah link tu kalau interest nak tahu. So basically aku push diri aku untuk advertise ataupun be visible in social media je sekarang. So aku punya, kalau kau follow aku punya YouTube channel, aku banyak in YouTube, aku tak into personal Facebook sangat. And then page pun kurang. And then IG and YouTube lah at this moment. Follower aku banyak anak muda yang kat situ. So aku cuba upload sehari sekali video kat dalam YouTube aku. So kalau seminggu dah ada 7, 2 minggu dah ada 14. So quite a number jugalah. Pakai laptop ke just phone je, macam mana kau buat kerja-kerja tu? Aku laptop, handphone. Kalau macam ada certain editing tu aku suka sambil baring, sambil duduk kat sofa, aku pakai phone. Kan? Kalau macam, actually kalau laptop more proper lah, kau punya result tu lagi professional. Tapi untuk aku yang kerja quantity, kalau kau faham lah, maksudnya aku nak post sehari sekali kan. So it's not about quality lagi, dia more into quantity lah. So aku nak edit video pun, satu video pun mau 3-4 jam, even though pakai smartphone. So aku nak cut the process, aku cut and paste mana yang perlu je, yang penting information and aku visible, tu je. So the goal is aku just being visible in the market lah. Dan Alhamdulillah sebenarnya ramai ada yang tag aku, ada yang nak jadi agent lah. Ada yang
tanya pendapat pasal certain property somewhere lah. Aku tak pernah jumpa orang-orang ni, tapi dia orang jumpa aku in social media. So it's good. Aku share kat kau ke siapa-siapa audience kau kan, kalau berminat, better go into social media properly lah. Maknanya take it seriously lah, sebab the new norm tu is very real. Dan to me, kalau in future let's say lah kalau dah lepas PKP ni, aku punya target ialah aku nak beli 3D punya, bukan 3D apa, 360 punya kamera tu. So mana-mana rumah subsale yang aku pergi kan, aku just nak tangkap gambar 360. Kita kena ada kamera 360 dululah. Mahal juga, aku dah check mahal juga. Tapi dalam 300-400 lah. Tu benda-benda kalau 300 tu boleh dapat yang brand, aku rasa yang low end punya kategori lah. Tapi pada aku for start tak ada masalah pun, harga macam mana pun kan, janji kau ada benda tu, kau digital kan. Lagi-lagi macam aku buat subsale, kau punya produk berbeza tau. Betul tak? Aku pergi 10 rumah, gambar tak sama. Aku kena tangkap 10 gambar yang berbeza, aku balik rumah, folder kena ada 10. Kalau new development, kau ada satu projek, satu je lah gambar yang kau perlu kan. Betul tak? And then kau cari orang je kan. So the strategy is different lah untuk subsale punya benda. So aku rasa kalau subsale, kalau dalam bentuk kereta punya business, mungkin second hand punya car lah kot kan. Betul. Nanti aku nak tengok lah. Apa 360 kamera 360 kamera. Aku tak tahu lah sesuai ke kau punya, kau nak tangkap gambar dalam kereta macam mana? Most likely macam tu lah, yang macam kau cakap tadi, yang untuk used car, untuk pasal apa, kita pun ada deal for used car untuk trade in dengan kereta barulah. Maksudnya customer yang nak jual kereta dia untuk beli Toyota, kita pun manage untuk bantu dia jual kereta tu lah. Normally kita akan beli, and the difference tu kita settle dengan bank and buat down payment macam tu lah. Okay, 360 kamera, aku ada tengok Insta 360 dalam 300 plus je. Not bad juga. So that's the idea lah, aku punya idea untuk lepas PKP ni lah kan. At this moment, mana yang aku ada tangkap gambar, aku tangkap video, yang tu ada je lah in the, kalau gambar semua dekat aku punya property portal. Kalau video, aku upload dekat YouTube. Tapi dekat YouTube aku tak menjual, aku just upload walkthrough punya video. Tak apa kalau kau tak pernah, kau subscribe aku punya channel, kau boleh go through lah, tengok lah apa idea. Macam itu hari aku ada minta Abang Saiful cerita pasal cerita hantu kan. Cerita seram kan. So itu yang kita cuba buat lah sebenarnya. Kita tak nak menjual sangat time MCO ni. Kita nak just be visible. So kita nak cerita pasal pengalaman, kita nak cerita pasal any interesting story. Macam sekarang aku punya trending topik pasal scammer kot. Sebab baru-baru ni kan scammer tengah naik. So aku cerita pasal scammer hartanah, scammer property. So pernah lah ni bukan few years back, awal tahun ke akhir tahun lepas, klien aku pernah kena tipu duit sewa. So kita cerita pengalaman tu yang orang interested nak tahu. And then aku punya video tu yang naik. Kalau cerita pasal property, macam nak beli, deposit lah, all those things semua tak berapa nak mendapat perhatian sangat common ni kan. So orang suka benda-benda macam tu. Maknanya combination of education at the same time entertainment. Sebab kita nak go digital ni ada dua benda. Kau entertainment, maknanya kau boleh menyanyi, kau buat lawak, kau minta perhatian, all those things kan. Education ni biasanya dia a bit slow sikit, orang memang kurang sikit. Tapi kalau kau boleh combine in between kan, maknanya kau nak educate orang at the same time, kau nak entertain orang kan, kau dapat sweet spot lah orang kata. So orang berminat lah. At the same time, bila orang terjumpa page kau pasal scammer ke, tiba dia go through kau punya page, ada lagi benda-benda lain kan. Oh, Mamat ni rupanya buat property ke kan. So dia boleh lah je lah subscribe. Any video in future nanti dia interested lah. So kereta pun boleh je kau buat apa betul kan. Kau cerita pengalaman kau ke, macam tadi Cherry
Kau cerita pasal Cherry, kenapa Cherry tak menjadi pada tahun sekian-sekian. Just cerita sebab it's an opinion kot pada aku. Ada orang suka, ada orang tak suka. Ya. Yalah, Betul tak? maksudnya tak ada apa-apa yang serius sangat lah. Maksudnya benda whatever happen lah kan. Cuma Sembang-sembang. Dia sebenarnya macam sembang. cuma maksudnya kita just learn from day to day, sebab sekarang ni kita perlukan that learning punya experience, sebab dengan keadaan yang macam sekarang ni memang terus terang aku cakap first second week masa MCO aku agak blur juga. Maksudnya macam apa nak buat kan. Sebab kalau kata commonly you do Facebook ads apa semua, Instagram this and that, it's very normal dah. Maksudnya macam it's very normal. Maksudnya dia dah orang kata dia dah jadi apa ni? Dia dah jadi rutin. Dia jadi rutin. Maknanya kalau dia dah biasa, maksud kau kalau dah biasa buat Instagram tu, bila dah jadi keadaan macam ni, so dia tak ada masalah pun lah, dia can go on je lah maksud kau. Sebab tu aku tengok kawan aku yang buka apa ni butik kecantikan kan, dia duk cerita-cerita tu ya, aku pun macam hal ni kan. So bila kau cerita tu then baru aku macam okay yalah, maybe aku ketinggalan lah sikit kan korang punya marketing strategi ni kan. That's why sebenarnya kau jangan be strict. Contohlah macam kita, macam title lain ni Sembang Hartanah, Sembang Kereta. Basically kalau kita go into technical sangat, orang tak akan berminat nak tahu apa yang kita nak sembang sangat, sebab basically kita je yang tahu apa yang kita cakap tu kadang-kadang tu. Kadang-kadang orang just get to know pasal Toyota. Kau nak cerita pasal engine apa benda lah, dia takkan nak faham. So kita kalau boleh kita nak just attract dia melalui story kan. Sebab kalau kau faham pun, maknanya orang suka dengan kau biasanya based on story je. Budak ni daripada mana? Ipoh. Aku pun daripada Ipoh. Bila dia boleh relate dengan kau, dia suka dengan kau. In a way macam tu lah. Contohnya kalau kau kata kenapa kau in a Toyota business, sebab bapak aku pernah own one old school punya Toyota for quite some time dan aku berminat. Kau cerita benda macam tu kan. So maybe some older generation tiba-tiba search video kau, terjumpa bapak dia pakai kereta ni lagi so dia terus boleh follow kau. Masa aku, kita kena be creative in finding a story that attract other people lah. It's not like kita nak doing sales all the time tu je. Betul. Sebab orang pun boring lah kan dia. Betul. Very saturated lah nanti. Sebab sekarang ni kalau kau kata kau baru nak start, it's better for you to maknanya attract different market tu dengan cara yang kreatif lah. Maknanya different side of story lah. Jangan terlampau nak salesy sangat bunyi kan. Sekarang ni yang nak jadi agent ni ramai ke? Since dah keadaan macam ni mungkin ada few people yang rasa diri nak kena retrench. You know, I mean sekarang ni yang kau tengok yang nak join kau, ada penambahan tak? Ada bro. Even semalam ada satu, 2 hari lepas pun ada satu. The only reason kenapa dia boleh jumpa aku sebab aku ada satu video yang trending jugalah, dah few thousand punya view. Macam mana nak jadi ejen Hartanah? Aku post almost 1 year ago kot. Tapi benda tu evergreen punya topik. Bila orang berminat nak buat part time, sure dia akan cari agent property kan. I mean bukan sure dia akan cari lah. I mean agent property tu part of dia punya choices lah untuk dia search. And then the only reason kenapa aku go into YouTube, sebab YouTube ni consider search engine yang bagus dekat website. Kalau number 1 confirm lah Google. Kalau benda ni fact lah kan. And then second largest orang akan pakai biasanya YouTube. So kalau kau punya wording tu, title ke description ke, ada yang match based on search engine Google, orang akan jumpa kau lah. So kalau macam Facebook dengan Instagram, kau upload lah banyak video pun, tapi orang susah nak search something kat Facebook, betul tak? Contohlah kau nak
cari pasal information pasal moratorium, contohnya itu hari kan, moratorium kan. Kalau search kat Facebook, malah lalu je keluar kan. Baik kau search kat YouTube ke, kau search kat Google ke kan, jumpa orang yang betul lah cakap about apa benda yang kau nak, yang apa information yang kau nak dapat tu. So kalau kau ada during that time talking about apa benda yang dia cari, orang akan nampak kau lah. Pasal moratorium pun, aku malam-malam masa BNM announce, aku dapat berita BNM announce moratorium tu, aku terus dapat soalan daripada kawan aku which is investor lah. Okay, that's why aku terus terfikir, soalan yang aku dapat ni baik aku videokan. Memang trending juga lah, within 1 week almost 500 views kot. Oh, okay. At least kita dah tahu dah 500 people is watching you and knowing you talking about moratorium and property lah. Tapi aku very specific lah, aku kawan aku ni soalan tu pasal rumah sewa. Okay, dia owner rumah, so dia risau dia punya tenant tanya dia, soalan dia macam kalau macam tenant dia tanya dia apa ni, okay, you dapat moratorium kan, dapat holiday daripada payment rumah, boleh tak I pun tak nak bayar sewa rumah tu. Maknanya dia risau kalau tenant dia tanya dia macam tu. So dia tanya pendapat aku, Fendi apa aku nak jawab, ataupun dia tanya Fendi apa perlu aku buat kalau ada orang tanya aku macam ni, macam tu lah soalan dia. So terus aku terfikir, better aku buat video. Sebab aku percaya orang lain pun akan ada menghadapi masalah yang sama. So let's say kalau masa tu kau talking about kereta contohnya kan, pasal moratorium, you are in the market during that time, for sure kau punya views tu naik juga bro. So tips lain untuk kau kalau kau nak go into digital marketing, cari benda yang trending lah. Yalah, betul lah. Sebab benda yang trending ni time tu je dia naik. Lepas tu setahun lepas tu tak ada orang cari dah pasal moratorium tu. Yalah, moratorium ni berapa tahun sekali je. Very macam seasonal lah kan. Tapi tak macam bubble tea kan. Itu tu. Kalau nak selalu jumpa, kau cakap pasal evergreen punya topik lah. Kan? Macam mana nak tukar tayar kereta. So benda-benda macam tu very evergreen lah. Orang akan cari setiap bulan pun, setiap hari pun orang akan cuba cari information yang evergreen macam tu. Tapi tu terang, kau tahu tukar tayar kereta? Tahu. Tapi aku tak pernah buat. Lama kau nak fikir jawab tu kan? Sebab aku tak tahu lah, ni perangai buruk aku tak tahu aku boleh cerita kot. Sebab aku tahu aku punya insurans boleh ada coverage tu. Maknanya kalau tayar kereta aku rosak ke apa, aku just call Etika, aku punya insurans Etika. Dia akan datang within half an hour, datang tukarkan tayar untuk aku. Tak payah aku nak berpeluh-peluh. Dan biasanya aku terkena masa aku tengah bekerja lah. Contohlah kalau aku nak pergi, aku ada sekali tu aku pernah appointment hari Sabtu. Aku kelang kabut sangat sebab pagi aku ada something dekat Bangi. Tiba-tiba aku ada appointment dekat somewhere dekat Subang area. Syat lama Subang kan, Subang U5 kan. So aku dah rush kau ni, tiba-tiba aku baru dapat detect tayar aku macam flat. Dah tak bunyi dah, macam teruk gila lah. So aku dah berhenti kat tepi tu. Takkan kau nak pergi appointment, kau nak peluh-peluh tukar tayar pula tu kan. Aku cakap dengan klien aku, aku quite delay, half an hour to 1 hour, boleh tak kita lambatkan sikit appointment kita. Aku tunggu orang tu datang tukar tayar, lepas tu aku pergi appointment. Most of the time aku kena macam tu lah. So sebab tu aku cakap aku tak pernah tukar tayar sendiri. Okay. Tak lah, pasal tadi bila kau cakap pasal apa tu, video on evergreen kan? Betul. Memang it's quite okay juga, which aku rasa benda yang senang nak buat juga. Sebab sometimes orang pun tak tahu kadang-kadang kat mana dia punya equipment tu. Sebab kadang-kadang macam certain kereta dia letak jack dia bawah seat, kadang kat belakang. Dan pernah few times juga orang sampai tak boleh nak tukar sebab dia tak tahu jack dia letak kat mana kan. Betul. Sid, aku just nak cakap dengan kau buat tu topik pasal kereta. Terang kata kereta paling senang nak dapat subscriber, dapat view.
Oh. Walaupun kau tak pandai nak bercakap, sebab aku ada member aku seorang, dia just a user, no, apa, casual user, Myvi user, tapi kereta dia Hmm. modified lah juga, modified apa orang kata, make up lah, tak ada engine punya, tak ada lah, dia make up lah. So dia buat video, dia tak sampai 10 kot, tapi dah 6,000 subscriber lah. So aku Oh. macam, video aku upload nak dekat 200 tu. Subscriber aku baru 1,000 lebih, sebab normal lah, siapa sangat yang suka pasal tanah ni. And kereta is very general. Aku rasa anak muda paling suka lah kereta kan, for sure lah. Kalau kau tunjuk kereta GTR ke Mustang ke, even though we cannot own the car, but we love to see the car. Tapi siapa yang kat sini, we cannot Hmm. own a bungalow but we love to see bungalow? Jarang lah aku dengar macam tu. Legit kan? Yalah, betul lah. So in terms of dia punya apa ni, genre, market genre dia tu agak eksklusif sikit lah, especially rumah kan. Very Dan targeted lah. kereta ni dia sangat apa ni, besar. The scope is quite, I mean like very very wide and quite massive juga, sebab semurah-murah kereta sampai semahal-mahal kereta, semua orang, maksudnya dah jadi keperluan kedua selepas rumah Betul? kan. Hmm. So betul juga, good idea, thank you for that. Then aku nak tanya pasal rumah yang macam sekarang ni. Okay, contoh through kau punya sekarang punya situation, what is the situation untuk macam sekarang ni punya projek kondominium kan, di mana tu Damansara Belanda kan, contoh people still pilih nak pilih rumah yang macam tu or terrace, or I mean you know, macam mana jenis yang macam mana sekarang ni, maksudnya dia punya appetite sekarang macam mana, yang orang kata targeted lebih lah. Kalau talking about market property kan, especially Bumiputra market lah. Okay, Bumiputra ni is a very big market tau. Yalah, even kalau kita based on population pun 60% Bumiputra, balance tu non bumi lah kan. So non bumi ni dia punya, in terms of knowledge of investment ke ataupun looking for property ni, is already been there for quite some time dah. Maknanya dia punya knowledge tu is a different knowledge tau. Maknanya dia orang dah bukan lagi tanya soalan kat mana nak beli. Dia bukan dah level tanya soalan macam tu dah pada agent lah. So kalau Bumiputranya market ni, dia masih lagi ada soalan, aku tak tahulah nak beli rumah ke tak nak. Dia masih lagi ada yang tak ada kesedaran pun nak beli rumah. Aku nak cerita kat kau satu benda. Aku ada this one client tau. Dia pernah cari rumah sewa dengan aku di section 7 Shah Alam lah. Okay. Bila dia bawa datang, yelah kita as agent, kita make friend lah kan dengan klien kita. Kita nak tahu dia kerja apa, duduk kat mana currently, so kenapa dia nak pindah kat sini, all those things lah kita tanya. So in a way, kita, kalau kau dah biasa buat sale, kau tahulah macam mana nak baca tu kan. So dua-dua kerja oil and gas. Ni during a good time Dua-dua kerja oil and gas, husband and wife. Aku tak tahu apa dia punya designation tu, aku dah lupa. Tapi aku boleh percaya dia punya gaji salary husband and wife tu more than 6K per person. So campur dua-dua almost above 10K above lah. Dia T20 punya level lah. Tapi bila aku tahu dia husband and wife kerja oil and gas, and then aku tanya dia, you dah ada own any property ke, any property in Selangor ke, investment property ke? Dia boleh cakap dia tak berminat. Can you imagine tak, orang yang gaji macam tu pun dia tak berminat. Aku kenal orang yang gaji 1,000, 1,500 pun struggle nak beli rumah, tapi dia gaji 10,000 tapi tak berminat nak beli property. So what I'm trying to say is the market masih lagi perlukan education yang banyak in terms of buying a property. So kita maybe dia tak nampak how to leverage lah. Kalau based on aku punya understanding, kenapa orang go into property tapi bukan investment lain, contohnya macam ASB ke, kenapa tak invest dalam apa kata stocks ke kan. Sebab kalau kau tak ada cash, kau nak pinjam duit kat orang,
kau nak pinjam duit kat bank lah in a way kan. Kau nak pinjam duit kat bank untuk beli sesuatu, untuk kau dapat balik sesuatu. So kau punya daripada kau tak ada cash tu, tiba-tiba kau ada cash, faham tak? Okay. Sebab sewa kau boleh apa monthly sewa, tenant bayar. So in a way kau tak keluar sen pun untuk dapatkan cash in 5 years, 6 years time. Berbanding macam kau nak invest in stock, kau perlu ada cash. Betul tak? Kau kena ada liquid somewhere in your bank untuk purchase certain stock, certain investment kan. So property ni kalau very zero cost lah. Maknanya kalau kau miskin, marhan macam aku kan, memang suka memang suka property lah kan. Maknanya kau tunggu je, kau sabar je 5-6 tahun and then kau jual, kau dapat cash liquid. So to me, kalau first time home buyer ni, the market is still there even though during crisis. Sebab siapa yang tahu, sebab compare lah 10 years ago, tak banyak orang bercakap pasal property macam kita buat ni. And then social media pun not been around that much lah macam sekarang kan. Boleh buat live, all those things, and then orang boleh jumpa people sipu-sipu lah macam Ahya Ishak ke, Faizul Rizwan ke kan. So dia orang out of nowhere keluar daripada universiti, tak tahu macam nak beli property, just search kat Facebook terjumpa orang ni. So dia dengar je lah information kan. Tak macam kita 10 years ago kan, tak tahu apa-apa pasal property, nak cari orang untuk tolong ajar beli property pun tak ada. So different lah. And then so itulah first time home buyer appetite still there, sebab most of them nak beli untuk duduk sendiri. So untuk duduk sendiri ni doesn't matter beli time okay ke tak okay ke, yang penting harga tu betul, hartanah tu betul, timing tu betul lah. Tu je yang paling penting sebenarnya. Kalau time market booming pun, tapi kalau kau beli property tu over market value, so tak guna jugalah. Nanti bila kau nak jual nanti susah, sebab actually demand dia tu tak sampai. Mana kau dah beli benda tu overpriced, so bila kau nak jual demand tu tak sampai, rupanya kau dah beli benda yang mahal sangat padahal tak ada orang nak beli pun lepas tu. So kau terpaksa jual dalam keadaan rugi. So tak nak lah macam tu. So pada aku, kau kena beli appetite untuk first time home buyer still there, and then investor pun masih lagi ada untuk membeli. Dia orang memang tunggu time-time krisis ni nak beli rumah sebenarnya. Especially new development lah. Price drop kan, time ni lah orang beli kan. Betul. Tapi still ada lagi klien aku yang tak faham kenapa dia kena beli time ni. Dia cakap, perlu ke time crisis beli rumah? So the education tu mesti ada lagi lah. Kena explain lah kenapa. So benda yang kita buat ni, kita membantu orang untuk faham juga lah kenapa kita kena beli time-time kadang macam ni kan. So kereta macam ni bro? Kau rasa? Kita kalau nak ikutkan customer yang mana dah book and then mana yang loan dah approve sebelum PKP. Sebelum PKP ni maksudnya dia dah jadi wait and see tau. Dia dah jadi, masa tu patutnya 2 minggu kan. Betul. So dia kata okay, kita tunggu lepas PKP lah, apa dia sama dia nak proceed ke tak kan. Tapi bila dah tambah lagi seminggu, dah tambah lagi 2 minggu, tambah lagi 2 minggu, dia dah jadi macam wait and see tu, dia dah jadi macam terlalu lama punya wait and see. Jadi kita pun nak kata in terms of cancellation tak ada lagi tau. Okay. Cancellation tak ada lagi. Cuma kita pun tak boleh nak betul-betul firmkan lagi yang mana dia kata dia nak beli juga. Sebab dia kata apa-apa dia nak tengok juga. Macam tadi yang aku dah beritahu lah, dia mungkin dia takut gaji dia kena cut ataupun retrenchment and so on. But to be positive, setakat ni kalau dari segi customer yang dah book, tak ada lagi lah yang bagi tahu masalah tu macam tu lagi. In fact ada kita orang kena marah sebab dia orang ada yang nak register tak boleh kan, sebab JPJ tak buka pun ada betul, juga. Betul. Itu bukan essential service pengangkutan Sebab hari tu JPJ buka, orang ramai sangat. Tapi sekarang ni JPJ dah buka cuma untuk perkhidmatan awam lah, kenderaan macam bas, taksi, dan pelancongan. Mungkin yang kalau untuk general macam kita kenderaan biasa ni mungkin minggu depan ataupun lagi 2 minggu lah
depends on macam mana government dan MKN buat SOP untuk make sure rakyat dia patuh lah. Sebab sekarang ni aku dah buka servis since April 1st. Isu dia macam mana orang nak patuh ni, dia still perlu education yang tinggi lagi sikit lah kan. Sebab ada juga ada juga still nak berimpit tau. Ada still tak buat social distancing. I mean like Dekat service center lah maksud kau? No, kadang-kadang customer itself pun dia kadang-kadang dia lupa kan, kadang-kadang lupa datang pakai mask. Tapi kita provide lah, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita takut lah kan, sebab kita pun tak tahu kan. Kita pun kan pihak berkuasa tiba-tiba ada pula pemantauan situ kan. Aku pun takut kena saman ke apa kan. Maksudnya bukanlah kita nak orang kata nak halau dia ke apa ke, but kita prepare on our side lah. Maksudnya mask kita sediakan lah untuk dia kan. Kalau dia datang tak ada mask, kita sediakan lah. Cumanya kita jadi takut lah. Sebab kalau kata mungkin dia seorang yang macam tu, tak mustahil lagi 10 orang pun macam tu. Jadi macam mana kita nak maksudnya apa tadi? New normal new kan? norm. New norm tu macam mana kita nak new norm kan, semua orang kalau kita tak ada self awareness on that thing. Maksudnya pakai mask tu dah a must. Maksudnya keperluan dan you kena comply, tak payah cakap, kau dah kena pakai. Contoh. Betul tak tu Pening kat kepala kau nak fikir tu. Tak adalah pening sangat. Cuma kita takut je. Kita takut betul. Exposure tu kan. Exposure. Yalah, dan kita takut disebabkan benda yang sikit-sikit ni nanti kan kes jadi bertambah pula ke kan. Jadi elok-elok lagi 2 minggu 3 minggu dah bertambah lagi kan. Cuma kita bagi customer memo lah. Maksudnya bagi memo from Toyota apa nak kena buat. Maksudnya kau dah kena siapkan kau punya Grab. Maksudnya kau drop kereta dan Grab ambil ataupun taksi ambil. Sebab kau tak boleh tunggu kat situ. Sebab kalau kau tunggu kat situ, kereta dia dekat setengah hari ataupun 1 hari. Jadi takut lah pula kan duduk dekat aircon, expose, duduk dah lama. Jadi Toyota tak boleh tunggulah So basically memang tak boleh tunggulah. Hantar, ciao. Drop off. Contoh yang tu lah new norm yang aku dah nampak. Maksudnya is quite safe, cuma orang dan masyarakat perlu make sure yang dia orang tu selamat dulu sebelum orang lain selamat. Dan dia orang tu selamat dari segi orang kata dia pun tak mengancam orang lain, kemungkinan. Yalah. Kan. Jadi new norm tu kita kena play our role. Maksudnya kita kena selalu as a service provider, kita memang kena selalu remind customer, and then kita memang selalu kena remind staff especially. Jadi orang kata mula-mula tu mungkin susah, tapi aku tengok dah almost 2 weeks, 3 weeks tu ada improvement lah. Ada improvement dari segi staff, dari segi customer, ada improvement. And then MITI pun dah bagi approval untuk 100% full operation. And sekarang ni kita just tunggu daripada pihak majlis je lah untuk benarkan waktu operasi tu. Sebab sekarang ni Toyota dia dah committed untuk jalankan operation daripada pukul 7.45 sampai 5 petang. Maksudnya untuk orang kata mana customer-customer yang tak servis kereta gitu mungkin ramai kan. Jadi maksudnya boleh full swing lah untuk servis customer punya kereta tu. So kau punya part kau masih lagi business as usual untuk servis lah kan? Kalau sale, showroom tu memang tak dibenarkan buka lagi lah. Sale tak ada showroom tak ada. Sebab kalau buka lagi tu lagi ramai orang pun susah juga kan. Itu lah. Itu yang real estate IQI showroom tak buka, tapi budak-budak ni buat sale, collect je booking. Pasal dia orang kuat yang mana yang grup-grup yang agresif in terms of even betul, grup elite juga, grup kita juga, tapi dia orang dah
in social digital punya platform dah lama dah. So during this PKP MCO ni dia orang dah prepare dah. So dia orang collect je booking. Yalah, maknanya tak ada masalah lah. Maknanya dia orang tahu lepas PKP dia orang work on the loan, all those things, dia dapat income lagi. Tak macam orang yang macam tak ready kan. Kita baru lepas PKP baru nak fikir macam nak buat, mau 3 ke 6 bulan baru dapat moving forward lah. Okay, so ni ada ni Al-Izani ni. Al-Izani Zack ni apa, loan macam biasa. Al-Izani ni aku punya top SA tau. Sales. Aku punya top sales advisor lah. Dia very aggressive kalau Facebook marketing. And then most of these commission earner macam sales advisor ni sekarang ni aku tengok dia orang punya survival skill pun quite high. Dia orang jual air, macam Zack ni dia jual air Katira, at the same time dia promote Toyota aggressively. And then apa pendapat kau kalau macam bila macam contohlah macam aku agent pun kan, even though aku buat property, tiba-tiba aku ada benda lain aku jual. Apa pendapat kau? Aku just tanya apa pendapat kau lah. Just bincang lah. Before aku rasa ni last perbincangan kot. Dah 1 hour lah. Kan? Daripada 15 minit, 20 minit jadi 1 hour. Itulah, sembang je biasa je. Kan? First time buat live kan. Okay, apa pendapat kau? In terms of survival punya skill, aku rasa keperluan tu ada and rasanya bagus untuk buat. Dan sekarang ni kita pun dah tak boleh nak maksudnya fokus on one je, and you have to diversify kan, sebab first kau nak kena adapt dengan adjust to the environment. So aku rasa kalau kau kata kau nak buat selain daripada property saja, is good lah. And then aku rasa kau pun banyak benda kau buat kan, event, and then kau ada family business kan with your wife kan. Itulah yang event tak boleh nak run lah, tapi kita boleh take order, kita delivery pakai Grab Grab je lah, macam tu je lah. Bagi pendapat aku bagus lah, maksudnya sangat-sangat digalakkan lah, sebab sekarang ni diversification tu agak penting lah, Okay. Jadi, kalau pendapat aku lah, kalau kau tanya pendapat aku, sebab sekarang ni pun kalau kau perasan lah, kita tak ada cerita pasal small medium punya business, kita cerita pasal business yang besar. Kau perasan tak macam Ford, Louis Vuitton, tak silap aku Bulgari pun ada kot. Dia orang involved in PPE punya production. Betul. Perasan tak? So in a way, okay, dia orang dah big brand. Aku rasa lah dia orang boleh survive for 2 years ke 3 years. Aku assume je lah kan, without any sales ke kan. Cuma maybe dia punya branch ke ataupun kedai-kedai kecil-kecil dia tu terpaksa lah tutup. Tapi dia as a brand is very big, sampai nak collab pun bukan senang. Dalam masa 2 bulan 3 bulan tak boleh collab. Tapi apa yang dia orang buat is branding. Maknanya dia orang involved in PPE punya production in a way is a marketing lah kan, betul tak? Dia orang tiba-tiba ada in the market doing something for corona, to fight coronavirus juga kan. And then kau tengoklah contohnya jutawan kosmetik katanya. Jutawan kosmetik si Alif Shukri kan, dia jual mask dia kan, baru-baru ni ada viral kan. So apa kena-mengena tiba-tiba kau jual mask, kau nak jual PPE punya benda apa, mask muka pula ni kan. So to me, kalau kau tahu kau punya certain benda tak boleh nak jalan during this time, is all about surviving mode lah. Kau ambil lah apa benda yang kau boleh jual pun within your brand kan. So kena ambil kesempatan masa krisis ni lah. Itulah apa yang kita boleh buat, jual kan. Nak jadi Lala Mover ke, Grab driver ke kan, Foodpanda ke kan. As long as kita dapat duit in hand, then kita boleh survive for day to day basis, month to month basis lah kan. Betul. Okay. So aku rasa sampai sini je. Since aku rasa we are having a santai and quite good punya discussion juga. And then nanti kau set time yang untuk kau punya segment pula. I mean dekat kau punya page pula. Right?
Agak-agak bila tu nanti kita ni lah, kita roger balik. 1 week lah, Um, 1 week lah, okay lah. 1 week time. Kita okay. mana tahu in 1 week kita ada cerita lain pula kita boleh sembang ke apa kan. Sembang Boleh, movie ke boleh. tiba-tiba. Kau layan Ah, Netflix tak? aku Netflix aku layan juga, tapi banyak tengok cerita ni je lah, cerita-cerita lama, Fresh Prince of Bel-Air lah, apalah Uh, kan. okay juga. Ada cerita-cerita kereta kat Netflix yang kau layan tiba-tiba macam menarik ke nak share ke kan. Itu boleh buat. Oh, ada cerita ni, cerita Unsolved, Tupac Uh, and Notorious B.I.G. ada yang kat Tengok Netflix lah. eh? Okay, Ada. okay, okay. Nanti Ah, next week kita sembang satu. ah, apa Alright. yang Mamat Mamat berlakon Transformers tu, George Duhamel tu. Cerita tu dia cerita pasal kau tahu lah kan, Tupac Shakur dengan Notorious B.I.G kan. Okay. So tapi Hmm. kita tengok nantilah yang tu kita sembang ke depan lah. Ni siapa ni? Itulah tu. Kawan aku ni, Soraya, tips pasal kurus. Mana ada tips sangat Soraya ni pun. Tak, Kau, dulu kau dulu aku cabi aku ke? dulu aku dulu berat 90 kg, Sekarang berapa weh? 72. PKP naik ke turun ke? Biasa ke? Maintain, maintain Oh je. yelah. Okay, okay, okay. Hmm. Aku kenal kau. Kau memang naik kosong. Ada Ah, penimang berat badan. Selalu tidak. timbang. Okay Sorry bro. kau. Nice talking to you. Okay, so selamat bersahur. Okay. Ya, sama Kirim lah. salam kat family, kirim salam kat family. Sorry kacau apa mak mertua kau ada sorry kacau. Tak ada Ha? lah. Aku ni, dia Aku datang pasal kejap tadi. aku pasal semangat sangat bila kau dah tunjuk benda stream Yat ni kan, aku semangat gila. So aku macam gedah je lah ini. Style Okay. kan. Hmm. Alright. Okay. Okay. Jumpa lagi. So thank you very much. Thank you for the knowledge and thank you for the experience. So selamat bersahur, selamat puasa. Thank you very much. Assalamualaikum.